Selamat sejahtera, cikgu ucapkan kepada pelajar pendidikan moral tingkatan 1. Hari ini, murid-murid akan mempelajari unit 4, iaitu hidup beragama atau berkepercayaan bawa berkat. Pembelajaran ini disampaikan oleh Cikgu Khairul. Murid-murid, like, sharekan video ini bersama rakan-rakan anda dan tekan button subscribe. Jom belajar, jom bersama Cikgu Khairul, jom. Baiklah, mari kita mulakan pembelajaran tentang hidup beragama atau berkepercayaan yang membawa berkat dalam kehidupan kita. Murid-murid, hari ini cikgu nak murid-murid mengenal pasti apakah kaum bangsa yang terdapat dalam negara kita, iaitu negara Malaysia yang kita cintai. Untuk makluman murid-murid, negara Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum, yang mempunyai kaum yang berbeza, bangsa yang berbeza, agama yang berbeza. Yang ianya adalah negara yang sangat unik berbanding di negara-negara lain. Luar negara kita seperti negara barat, seperti negara Asia Timur, Asia Barat, seperti di kawasan Asia Tenggara yang lain, yang mana kita adalah salah satu negara yang mempunyai banyak kaum, yang mempunyai kepelbagaian kepercayaan, yang mempunyai kepelbagaian tradisi, dan kepercayaan yang membawa ke arah kehidupan yang lebih harmoni. Bayangkan, sekiranya sesuatu negara mempunyai kaum yang berbeza, tetapi jika tidak ada nilai-nilai moral, nilai-nilai moral seperti nilai toleransi, nilai amanah, nilai kejujuran, nilai baik hati, yang mana mereka tidak dapat tolerate antara satu sama lain, boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan, perpecahan kaum, ataupun peperangan, sama ada di dalam negara ataupun serangan daripada campur tangan kuasa besar, yang boleh menyebabkan kemusnahan negara itu sendiri. Oleh itu, murid-murid harus bersyukur kerana hidup beragama inilah mematangkan kita dan menjadikan kita sebagai seorang rakyat Malaysia yang saling menghormati antara satu yang sama lain, yang melatih kita untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, mempelajari nilai-nilai moral dan mengamalkannya sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang aman, bahagia, di samping memiliki kawan-kawan yang berbilang kaum dan agama. Baik, hari ini Cikgu Khairul minta kamu semua mengenal pasti maklumat-maklumat yang terdapat di dalam buku teks yang ada di dalam buku teks anda lah, ataupun skrin di hadapan anda. Apakah kawan kita, apakah agama kawan-kawan kita, dan apakah kepercayaan mereka. Jadi kita kena tahulah selok-belok ataupun salah silap ataupun bibliografi kawan kita, supaya kita dapat mengenali hati budi masing-masing, hati budi rakan-rakan kita, background family kawan-kawan kita yang berbilang kaum dan bangsa agama. Baiklah, kita tengok gambar yang pertama. Kita boleh baca. Nama saya Aishwarya, anak perempuan Chandra Segar. Saya beragama Hindu. Nampak kawan kita ni ialah orang India yang beragama Hindu. Saya dan keluarga saya bersemayang di kuil. Nampak, kalau ni nak semayang dia kena pergi kuil. Kami akan membawa buah-buahan, bunga dan buah kelapa untuk dipersembahkan kepada Tuhan kami. Kalau nak pergi ke kuil, mestilah bawa ni lah, buah-buahan, bunga dan buah kelapa untuk dipersembahkan kepada Tuhan kami. Ini untuk acara semayang dia bagi masyarakat India yang beragama. Selepas bersemayang di kuil, kami akan duduk dan bertapa seketika. Kita duduk untuk tenangkan diri. Ini bagi kepercayaan kawan kita yang beragama Hindu, terutama kaum India. Dan kita kena ingat sensitiviti kaum India ini. Mereka tidak makan daging. Mereka vegetarian. Oleh itu kita kenalah memahami sensitiviti rakan-rakan kita yang berbangsa India, beragama Hindu. Seterusnya kita tengok kawan kita, kawan Melayu kita ni. Nama saya Syahrin Najmi bin Bustani. Saya beragama Islam. Nampak, kawan kita ni beragama Islam. Saya bersolat 5 kali sehari. Ini kena tahulah. Kalau kamu tengok kawan Melayu kamu, dia orang Islam, dia Melayu. Tak kisahlah bangsa apa, kalau dia beragama Islam. Tengok, solat 5 hari sehari. Kalau waktu azan, dia tak solat, sebagai kawan, kamu kena tegur kawan kamu.
Contoh, Ali, kamu dah masuk waktu. Waktu subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Tolong sembahyang sekarang. Pergi sembahyang, lepas tu bos sambung main. Bos sambung belajar. Jadi kita kena alert. Okay, alert tentang masalah kawan. Alert tentang tentang budaya, tradisi, kepercayaan agama kawan-kawan kita. Yang mana yang perbuatan yang baik, kita suruh untuk dilakukan. Yang mana perbuatan yang mungkar, kita jangan bagi kawan kita buat. Okey, pada bulan Ramadan, saya akan berpuasa. Nampak? Pada bulan Ramadan, pastikan kawan awak puasa. Kalau kawan awak tak puasa, tolong maklumkan kepada guru-guru anda, tolong maklumkan kepada ibu bapa kawan awak ini. Dia penting puasa. Antara perayaan keagamaan yang saya sambut termasuklah Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Okey, untuk makluman murid-murid non-Muslim, Hari Raya Aidilfitri ini adalah Hari Raya yang disambut selepas berpuasa lah. Okey, selepas berpuasa. Jadi di mana hari raya ini paling meriah lah sekali disambut oleh orang Islam di seluruh dunia. Manakala hari raya Aidiladha juga disambut dengan meriah lah. Okey, disambut dengan meriah di mana dalam agama Islam, kepercayaan agama Islam ada hari penyembelihan haiwan ternakan yang boleh dimakan untuk dimakan oleh saudara-saudara se-Islam. Di mana orang yang nak berkorban seperti korban seperti makan lembu ataupun haiwan-haiwan lain seperti kambing ataupun unta, yang mana daging korban itu hendaklah disedekahkan kepada golongan asnaf. Tahu golongan asnaf? Golongan asnaf ialah golongan Muslim yang miskin. Contohnya seperti anak-anak yatim, orang-orang miskin. Jadi bagi mereka yang mempunyai pendapatan yang tinggi, mereka yang berkemampuan, mereka nak lakukan ibadah korban, bolehlah melaksanakannya. Kerana itu adalah bersifat tuntutan agama. Niatnya untuk bersedekah. Jadi yang paling mustahak kalau kawan kita ni semayang lah. Kalau dia tak semayang, tolong tegur kawan awak pergi semayang. Kat sekolah, waktu semayang, dia pergi lari sana, sembunyi kat dalam tandas. Tangkap kawan awak tu, hantar ke surau, suruh solat. Cikgu tak marah kalau kamu membantu cikgu-cikgu anda yang Muslim. Okey, tangkap pelajar yang tak solat. Okey, sebab bukan nak gaduh, tapi ini adalah tuntutan agama. Jadi nasihat, kita nasihat kawan-kawan kita supaya sentiasa amalkan ajaran agama masing-masing. Kita tengok kawan kita yang berbangsa Cina ni. Nama saya Eng Siu Eng. Saya beragama Buddha. Nampak? Kawan kita ni seorang yang Cina yang beragama Buddha. Saya selalu mengikut keluarga saya bersemayang di Wat. Wat ni di Tokong lah. Tokong Wat. Tak silap saya di Thailand kot. Kami juga melakukan meditasi. Meditasi ni bermaksud senaman yoga. Okey. Upacara keagamaan yang kami sambut ialah Hari Wesak. Hari Wesak lah. Dia mengamalkan Hari Wesak. Jadi kita kena fahamlah apa tradisi budaya keluarga kawan kita ni yang beragama. Baik, mari kita mengenali kawan-kawan kita yang lain. Budaya, tradisi, keagamaan dan kepercayaan kawan-kawan kita yang lain. Okey, sebagai contoh, kita tengok kawan kita yang inilah. Kawan kita yang ini. Nama saya Dino, saya berketurunan orang asli Semai. Untuk makluman murid-murid, orang asli ini terbagi kepada beberapa pecahan kaum. Okay. Samalah juga dengan orang Melayu, orang Cina, orang India dan sebagainya. Mereka ada pecahan-pecahan kaum dia. Masyarakat saya percaya kepada kewujudan kuasa gaib seperti kuasa Nenang, Nyenang dan kuasa Nyani, iaitu syaitan. Dia percaya ada Tuhan, dia percaya ada syaitan. Ini adalah salah satu keturunan orang asli Semai. Dia percaya ada Tuhan, dia percaya ada syaitan. Kami percaya bahawa setiap keburukan dan kebaikan yang dilakukan oleh manusia pasti ada balasan. Nampak tak? Pasti ada balasan. Antara perayaan yang kami sambut termasuklah Hari Pesta Tuai Padi. Ini bagi masyarakat orang asli lah. Orang asli Senai. Okay, kita tengok kawan kita sebelah kanan ni. Nama saya David Pandian. Saya beragama Kristian. Ini orang India. Orang India ke apa ni? Tapi dia beragama Kristian. Pada setiap hari Ahad, saya akan mengikut keluarga ke gereja. Ialah kamu kena sekolah. Bagi masyarakat yang beragama Kristian, kena semayang Good Friday ataupun semayang
kena sembahyanglah Good Friday, hari Ahad, Jumaat ataupun ikut keluarga sembahyang pada hari Ahad. Untuk sembahyanglah. Kami akan menyanyikan lagu keagamaan dan membaca kitab Injil. Ini bagi kepercayaan mereka yang beragama Kristian. Okey. Jadi kena baca kitab Injil, Bible. Dalam kitab Bible itu adalah anutan ataupun ajaran-ajaran agama ataupun nilai-nilai murni yang seharusnya diamalkan. Dan kita tengok pula kawan kita. Ini kawan apa ni? Nama saya Sangge Tajid Kaur. Sangge Tajid Kaur ni beragama Sing. Ni kaum Sing kan? Okey. Perayaan utama yang saya sambut bersama-sama keluarga ialah perayaan Vaishaki. Vaishaki ni adalah salah satu tuntutan agama ataupun perayaan yang diamalkan bagi masyarakat Sing, kaum Sing. Kami akan bersembahyang di Gurdwara. Gurdwara ni dia punya tempat sembahyang lah. Tempat setia mereka sembahyang. Kaum Sing lah. Saya dan keluarga akan berdoa kepada Tuhan setiap kali pergi ke sana untuk sembahyang. Okey, baik. Kita tengok kawan kita pula, seorang lagi. Nama saya Margaret Kopeng. Nama saya Margaret Kopong. Okey. Saya berketurunan Kadazan. Ini kawan kita di Sarawak. Okey. Ini berketurunan Kadazan. Kami percaya kepada Kinorohingan. Okey, Kinorohingan iaitu apa? Kinorohingan itu apa? Iaitu Tuhan kami yang dapat menghalang pengaruh kuasa gaib seperti syaitan. Okey, bila ada gangguan-gangguan daripada syaitan, minta pertolongan. Mereka akan minta pertolongan daripada Tuhan dia, iaitu Kinorohingan. Okey, setiap tahun kami akan mengadakan pesta keamatan. Ini salah satu tradisi bagi kaum Kadazan lah. Okey, kami juga akan mengadakan upacara Magavau. Magavau ini ialah satu upacara kesyukuran bagi menghormati semangat padi. Kenapa pesta keamatan ini dibuat? Okey, kerana menghormati semangat padi yang ada pada setiap etnik Kadazan. Jadi ini adalah salah satu tradisi yang ada pada kawan kita yang berketurunan Kadazan. Tahu tak orang Kadazan kat mana? Sabah ke Sarawak ke? Masih ramai lagi pelajar tak tahu akan kewujudan kawan kita yang berbilang kaum. Jadi murid-murid, cikgu minta kamu semua tolong kenali kawan-kawan kelas pendidikan moral kamu. Mereka kaum apa, bangsa apa upacara keagamaan yang mereka sambut. Tolong buatkan satu buku ataupun folio. Okey, dalam kelas pendidikan moral sebagai kita punya aktiviti pembelajaran. Ini cikgu mewajibkan semua anak murid cikgu, termasuk yang mendengar sekarang ni, anak murid yang mendengar. Awak buatkan satu folio. Katakan kelas pendidikan moral 3 dinamik, 3 etika. Okey. Gabungkan kelas 3 dinamik, 3 etika itu, kelas moral itu, kemudian tuliskan. Satu tu maklumat peribadi belajar. A, B, C, D, E, F, G sampai habis. Okey, tak kira lah pelajar lelaki, pelajar perempuan buat. Kemudian share sama-sama. Apa amalan dan tradisi yang diamalkan. Okey, kalau boleh, tak kisah. Kalau tak nak buat untuk gabungan kelas moral, buat untuk kelas sendiri. Dalam kelas kiri semua kaum ada, termasuk kaum Melayu. Campur semua sekali. So kamu akan belajar sendiri tentang semangat beragama dan kepercayaan yang membawa berkat dalam kehidupan kita. Baik murid-murid, setelah kamu membuat folio itu tadi, maka kamu akan mengenalilah kepelbagaian kaum-kaum di Malaysia. Kepelbagaian kaum-kaum di Malaysia yang mana kaum dan bangsa yang terdapat di Malaysia itu begitu banyak sekali. Okey, contohnya Bidayuh. Kaum Bidayuh, dalam kaum Bidayuh itu mempunyai pecahan-pecahan kaum. Okey, dalam satu tempat. Okey, contoh kaum-kaum yang terdapat di Malaysia terutama di Semenanjung. Kebanyakannya lah kaum Melayu. Okey, kaum Melayu ni terlalu banyak. Okey, terlalu ramai. Jadi di dalam Melayu itu sendiri, kaum Melayu itu sendiri mempunyai pecahan kaum. Contohnya orang Jawa, orang Bugis, orang Banjau, orang Banjar, okey, Melayu Kelantan, Melayu Utara, okey, dialek Perak, okey, dan sebagainya. Begitu juga dengan kaum Cina. Kaum Cina juga mempunyai kepelbagaian kaum. Di Sabah Sarawak kaum Cina lain. Orang Semenanjung, Cina Semenanjung kaumnya lain. Okey, contohnya Cina Tonghua,
Cina Hokkien, Cina Mandarin, Cina Hakka dan sebagainya. Begitu juga dengan India. Okey, kalau kita nak tahu kepelbagaian kaum, pecahan-pecahan orang India pun ramai. Okey, banyak. Okey, contohnya bagi suku Sakat India seperti saya tak ingatlah. Saya tak ingat. Untuk masa ini saya tak ingat. Tapi dalam suku Sakat ataupun bahasa, dialek bahasa India tu terlalu banyak. Okey, India itu terlalu banyak bahasa berbanding dengan Cina. Jadi apa tak unik sangat unik. Begitu juga dengan Sing. Sing salah satu kaum yang terdapat di dalam Malaysia. Okey, begitu juga dengan keturunan Baba Nyonya. Tahu kan kewujudan Baba Nyonya ni? Wujudannya bagaimana? Baba Nyonya uh, uh, salah satu kaum peranakan yang terdapat di negara Melaka. Kalau kita belajar sejarah, asal usul kedatangan setiap kaum yang ada di Malaysia, kita akan rasa seronok. Betapa hebatnya Malaysia ini. Betapa bestnya negara Malaysia ini. Begitu juga dengan bangsa Serani. Bangsa Serani ini adalah keturunan daripada penjajahan Portugis, kedatangan orang-orang Portugis yang berkahwin dengan penduduk tempatan. Maka wujudlah satu kaum yang kita panggil sebagai kaum Serani. Okey, manakala bagi begitu juga dengan orang asli. Orang asli di Semenanjung pun ada orang asli. Okey. Baik, kalau di Sabah Sarawak kita ada Kadazan. Kita ada kaum Iban, kita ada kaum Muk, kita ada kaum Lanang, kita ada kaum Bajau, kita ada kaum Midayuh dan sebagainya. Okey, setiap daripada kaum ni ada pula pecahan dia. Yang mana pecahan-pecahan daripada kaum itu mempunyai amalan dan tradisi kepercayaan yang berbeza. Yang mana kesemua amalan agama ataupun kepercayaan itu semuanya menyuruh kepada murid-murid dan rakyat Malaysia untuk melakukan kebaikan. Semua agama menyuruh kepada melakukan kebaikan. Jadi bila kita ada agama ataupun seseorang itu tidak ada agama tetapi dia etis. Etis juga menyuruh kita untuk menyuruh seseorang itu untuk melakukan kebaikan. Dari segi logik akalnya melakukan kebaikan tanpa menyalahi peraturan moral dan undang-undang. Okey, jadi semua amalan kepercayaan dan juga agama melatih kita melatih murid-murid untuk bersikap sopan santun, melatih sikap untuk hormat menghormati antara satu sama lain sehingga membawa kehidupan kita yang lebih berkah. Hidup kita pun akan menjadi aman. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada cara menghormati amalan kepercayaan agama ataupun amalan keagamaan kawan-kawan kita lah. Okey, bagaimana kita nak hormati amalan dan kepercayaan orang lain. Yang pertama, tidak mengejek amalan keagamaan atau kepercayaan orang lain. Ini sangat penting. Okay? Ini sangat penting. Perbuatan kita bermula daripada mulut, tingkah laku dan adab. Okay? Kalau kita tak menjaga percakapan kita, maka akan berlakunya pergaduhan. So, kita kena hormat. Okay? Jangan mengucapkan kata-kata yang boleh menyebabkan berlaku pergaduhan disebabkan agama. Jangan. Memperlekehkan agama orang lain tak boleh. Yang kedua ialah tidak membuat bising semasa rakan semayang. Ambil jari awak tutup mulut. Okey? Hormatlah kawan-kawan awak kaum Melayu tu, pelajar kaum Melayu tu untuk solat. Okey? Hormat. Begitu juga dengan kawan-kawan lain, hormat ketika mereka sedang sembahyang. Okey? Kenapa? Kerana sembahyang adalah sesuatu aktiviti kerohanian agama yang menuntut seseorang itu untuk berdoa kepada Tuhan. Tak kiralah agama apa, agama Islam ke, agama Buddha ke, agama Hindu ke, agama Kristian ke. Awak pergi ke tempat ibadah sembahyang, ibadah agama, mestilah awak memohon, mestilah awak sembahyang, mestilah awak berdoa, betul. Jadi semua kaum kena menghormati dan juga tidak makan dan minum ketika rakan lain sedang berpuasa. Tolonglah respect ketika kawan kita sedang berpuasa kan. Ini terutama bulan Ramadan. Bulan Ramadan dalam Islam mereka sedang berpuasa. Yalah, kadang-kadang kita kesian kepada kawan kita. Ada kawan kita pergi sekolah jalan kaki, jauh rumahnya jalan kaki, tak ada siapa yang hantar dengan bawa beg yang banyak buku. Kemudian kat sekolah sampai sekolah penat, haus dan sebagainya. Kemudian macam-macam dugaan dan
rintangan yang dihadapi oleh kawan kita. So kita kena respect dia, jangan makan depan dia. Okay? Bagikan kata-kata semangat supaya dia sentiasa menegakkan iman dia untuk berpuasa. Tak salah kalau kita memberikan sokongan, sokongan moral. Okay? Supaya kawan kita, semua kawan kita mengamalkan ajaran agama. Dan tak salah juga kepada cikgu-cikgu anda yang berlainan agama kau untuk menegur anda supaya anda sentiasa mengamalkan ajaran agama anak masing-masing. Dalam arti kata bukan menyibuk tetapi mengingatkan murid-murid untuk mengamalkan ajaran agama, kerana kita akan rasa kemanisan hidup beragama, kita akan rasa keseronokan hidup beragama, kita akan rasa kedamaian dalam hati kita bila kita memiliki agama. Kalau tak ada agama pun, murid-murid mestilah ada kepercayaan, dan kepercayaan itulah yang perlu murid amalkan. Okey, seterusnya kepentingan hidup beragama atau berkepercayaan. Yang pertama, dekatkan diri dengan Tuhan. Itu pasallah kita kena amalkan agama, ajaran agama kita, supaya nak dekatkan diri kita dengan Tuhan. Bagaimana nak mendekatkan diri kita dengan Tuhan? Pergi ke tempat ajaran agama ataupun tempat beribadah, pergi sembahyang. Sembahyang itu adalah tiang agama. Sembahyang itu juga adalah tempat untuk murid-murid berdoa. So, sembahyang dan doa kepada Tuhan. Yang kedua, kepentingan hidup beragama atau berkepercayaan ialah untuk dapat membezakan amalan yang baik dan amalan yang setiap hari kita berdoa, Tuhanku, sabarkanlah aku, kuatkanlah aku belajar. Ingatkanlah aku apa yang aku belajar bersama cikgu pada hari ini. Hindarkanlah aku daripada anasir-anasir ataupun perbuatan yang tidak memoral, yang mempengaruhi aku untuk melakukan perbuatan yang negatif. Elakkan aku daripada masalah-masalah ini. Ya Tuhan, doa kepada Tuhan kita supaya kita menjadi seorang yang dapat mengamalkan amalan yang baik dan menjauhi perkara yang buruk. Meskipun kamu murid, kamu memiliki kawan-kawan yang tidak moral, tapi kamu sebagai seorang manusia, kamu patut berani untuk tegur kawan. Tegurlah kawan, perbuatan merokok itu tidak baik. Perbuatan menonton internet itu tidak baik. Okey? Menonton video lucah itu lagi tidak baik kerana meracuni emosi dan fikiran kita. Jadi kita kena berani untuk melakukan kebaikan dan melawan perbuatan yang salah, negatif. Seterusnya ialah menjadi manusia yang berakhlak mulia. Ini adalah sangat penting. Kerana bila kita sentiasa mengamalkan ajaran agama, kita akan sentiasa menjadi seorang yang berakhlak mulia. Perbuatan kita akan dihormati oleh semua kawan-kawan kita, semua orang lainlah, masyarakat yang berbilang kau. Semua akan respect, okey? Dan yang terakhir sekali ialah mendapat kepercayaan dan kebahagiaan orang dan serta kesejahteraan hidup. Yang ini tak boleh dinafikan. Okay? Kebahagiaan. Kita akan dapat kebahagiaan. Kita akan dapat kesejahteraan. Okay? Semua orang akan respect pada kita. Semua orang akan mengamalkan amalan secara hidup sederhana. Semua orang akan mengamalkan nilai berterima kasih, nilai berhati. Kamu susah, orang lain akan tolong. Tak kisahlah pakcik ke, uncle ke, aunty ke, cikgu ke, jiran anda ke yang berbeza agama, yang berbeza umur. Semua akan berbuat baik. Sebab apa? Sebab ini adalah saranan daripada setiap agama yang ataupun kepercayaan yang mengajar seseorang manusia itu untuk melakukan kebaikan kepada semua orang. Baiklah murid-murid, setelah murid-murid tahu tentang cara menghormati kepercayaan agama dan juga kepentingannya, maka kita kena tengoklah apakah contoh amalan beragama dan berkepercayaan dalam yang dilakukan oleh setiap rakyat Malaysia yang berbilang kaum, yang berbilang agama, umur yang berbeza dan sebagainya. Kita tengok yang pertamalah, seseorang rakyat Malaysia itu harusnya bersyukur. Jika murid-murid mengalami musim pandemik disebabkan COVID-19, ada orang bagi bantuan, dia tak nak duduk, dia letakkan bantuan makanan ke keperluan apa-apa sebagai food bank ke apa ke. Jadi kalau kita rasa susah, kita ambil dan kita harus bersyukur dan mendoakan agar orang yang memberikan pertolongan diberikan kesejahteraan yang sejahtera, dipanjangkan umur, diberikan kekuatan untuk sentiasa menyalur bantuan, dan sebagainya.
Dan ucapkanlah terima kasih kalau ada yang membantu kita. Contoh, sekarang ini kamu belajar dengan moral dengan cikgu. Kamu belajar matematik, kamu belajar sains, kamu belajar bahasa Inggeris, geografi dan sebagainya. Habis belajar bersama cikgu, ucapkanlah terima kasih dengan ikhlas. Ucapkan terima kasih sebagai apa? Sebagai tanda anda bersyukur. Okay? Bersyukur atas nikmat kurniaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kerana kita boleh mendengar, kerana kita boleh menampak, kerana kita boleh bercakap, maka kita menggunakan diri kita itu untuk belajar dengan guru kita. So kita bersyukur dan ucapkan terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada cikgu-cikgu kita, terima kasih kepada ibu bapa kita yang menjadi cikgu kita sejak dari kecil kerana mengajar kita untuk menjadi seorang manusia yang baik. Benda yang untuk melakukan perbuatan yang baik, terutamanya belajar, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, anda kena syukur. Tapi kalau benda yang anda pelajari daripada rakan-rakan anda ataupun orang yang tak dikenali atau orang yang lebih tua, ajar anda benda yang bukan-bukan. Contoh, ajar hisap rokok, ajar mencuri, ajar membuli, itu tak payah ucap terima kasih. Itu anda harus larikan diri daripada orang-orang seperti itu. Kerana itu bukanlah amalan beragama ataupun berkepercayaan yang seharusnya boleh amalkan. Selain itu, amalan beragama, contohnya memakan makanan yang halal. Bagi setiap agama, semua disuruh untuk makan makanan yang halal. Apa contoh makan makanan yang halal? Contohnya, ialah benda ni. Kalau orang Islam, orang Melayu, dia akan benda yang halal. Apa yang benda yang halal ni? Benda yang halal ialah makanan yang halal ialah makanan yang tidak ada subhah ataupun tidak ada unsur kecurian. Okay? Rezeki yang didapat, duit gaji yang didapat mestilah hasil daripada duit gaji yang hasil daripada kerja bersungguh-sungguh. Tak ada curi-curi tulang, tak ada tipu-tipu. Contohnya dalam urusan perniagaan, tak ada tipu-tipu. Kadang-kadang harganya RM1.50 kalau contoh kita berniaga. Harga RM1.50 di pasaran. Tapi kamu jual, ambil kesempatan jual RM2.50. Kamu dah untung berapa? Untung RM1. Itu namanya nipu lah. Sedangkan harga pasaran sekian-sekian. Tapi dengan cara ini kalau agama Islam tak bagi menipu. Kemudian, nak dapatkan sumber kewangan, mestilah kerja, bukan mencuri. Okey, bekerja. Berbeza dengan kepercayaan agama lain, kan? Tapi ini kawan kita yang beragama Islam, mereka mestilah bekerja keras untuk cari wang. Okey, dalam masa yang sama tidak mengetepikan urusan kebajikan kepada anak-anak. Contoh bapa, mak dan ayah awak bekerja siang dan malam. Okey, dalam masa yang sama jangan ketepikan kebajikan anak-anak. Kena ambil tahu anak-anak masuk tak kelas PDPR, pergi tak sekolah. Jangan ponteng. Kalau ponteng tanya cikgu setiap kali, tanya cikgu awak. Okey? Okey, untuk mengelakkan anak-anak ibu bapa. Seterusnya ialah dari sudut menyambut bersembahyang. Murid-murid kena sembahyang lah. Tak kisahlah nak sembahyang kat rumah ke, nak sembahyang kat tempat beribadat ke. Seterusnya, menyambut upacara keagamaan. Kita tengok setiap bangsa ada je di Malaysia ada je sambutan perayaan. Ini kerana kita nak menghormati agama dan kepercayaan yang terdapat dalam negara kita. Okey, ada agama Hari Raya Aidilfitri, Christmas, Taipusan buat kolom. Ini kepercayaan bagi masyarakat Iban dan sebagainya lah. Okey, seterusnya tidak melakukan dosa. Contohnya penyeluk saku. Penyeluk saku adalah adik-beradik kepada mencuri. Adik-beradik kepada mencuri. Ambil beg duit orang lain tak sadar. Adik-beradik curi merompak bank. Adik-beradik mencuri. Asal namanya mencuri, itu adalah dosa. Tak boleh. Sebab awak mengambil bukan hak awak. Okey? Contohnya duit yang awak dapat ni hasil daripada menyeluk saku. Dalam beg duit ni ada duit. Duit tu duit orang. Awak pergi ambil, kemudian duit ini awak guna. Tak boleh. Bagi anak makan tak boleh. Dan seterusnya jangan dilibatkan diri dalam kumpulan gangster. Okay? Sesungguhnya kumpulan gangster akan melakukan perbuatan jenayah lah. Yang serang-terang itu adalah dosa. Contohnya apa? Peras. Jadi itu adalah jenayah. Jenayah adalah perkara yang salah di sisi agama. Jadi jangan kamu lakukan perbuatan yang jenayah. Seterusnya ialah bersederhana. Bersederhana dalam kehidupan. Contoh lain lah. Ini contoh tidak melakukan dosa. Tidak melakukan dosa ni. Pelajar perempuan isap rokok. Mak ayah dia jangan isap rokok, awak isap rokok. Okay? Kalau ada pelajar Muslim perempuan isap rokok, tolong nasihatkan kawan itu. Okay? Jadi kalau kita nak berhidup bersederhana, secara bersederhana, pastikan percakapan kita, perbuatan kita,
Apa yang kita lakukan tu secara bersederhana. Nak belanja pun bersederhana, tak boleh okey. Nak belajar pun secara bersederhana, tak boleh over sangat, okey. Dan apa yang kita lakukan itu mestilah dilakukan secara bersederhana seperti mana mengikut kehendak ajaran agama masing-masing. Baiklah, jom belajar bersama Cikgu Khairul dalam menjawab kuis Bonanza. Okey, dalam kuis Bonanza ini kita akan jawab latihan penilaian. Okey, marilah kita menjawab sama-sama latihan penilaian bersama Cikgu Khairul. Okey, kita jawab soalan melintang. Satu daripada agama yang dianuti oleh kerajaan Malaysia ialah, apa jawapan dia? Okey, betul. Jawapannya ialah agama Kristian. Soalan nombor 2, apakah perasaan berterima kasih kepada Tuhan? Okey, menegak ke bawah. Kalau kita nak ucapkan berterima kasih, bagaimana tanda kita nak ucapkan berterima kasih? Kena bersyukur. Betul, Tanya. Betul jawapan anda. Soalan nombor 3. Cara anda meminta pertolongan daripada Tuhan. Jika anda mengalami kesusahan, bagaimanakah anda nak meminta pertolongan daripada Tuhan? Ya, betul. Cara soalan yang keempat. Tempat beribadat bagi penganut agama Islam ialah, ni ke bawah. Tempat beribadat nombor 4 ke bawah. Yang ni ke? Bukan jawapan dia. Tempat beribadat penganut Islam. Ya, jawapan dia ialah masjid. Okey, betul, Tanya. Soalan nombor 5. Kehidupan aman rakyat Malaysia. Kalau semua mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain serta bertoleransi antara satu lain, so kita akan apa? Hidup secara apa? Ya, betul. Jawapannya hidup secara harmoni. Kita tengok soalan nombor 6 ke bawah. Kejaran yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap perbuatan yang baik ialah, apa dia? Susah ni. Okey, jawapan dia ialah pahala. Betul, Tanya. Jawapan dia ialah pahala. Soalan nombor 7. Perhiasan yang dibuat daripada gabungan berwarna beras. Gabungan beras berwarna-warni. Perhiasan yang dibuat daripada gabungan beras berwarna-warni. Okey, ini adalah aktiviti yang dilakukan oleh orang India yang beragama Hindu. Okey, mereka buat apa ni? 7. Apa nama? Contohnya dia buat gambar burung. Okey, dia buat gambar yang lilin. So, apa nama benda tu? Menggunakan beras yang ada berwarna-warni, yang telah diwarnakan. Okay, jawapan dia ialah kolam. Kolam. Bahasa Hindu climate kita panggil kolam. Bukan kolam. Kolam tu kolam mandi, kolam ikan. Ni kolam. Okey, kita panggil kolam. Okey. Baik, soalan yang seterusnya, soalan yang ke-8. Buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Apakah dia namanya? Bahasa ini adalah bahasa daripada perkataan bahasa Hindu lah. Tamil lah, bahasa Tamil. Kalau kita melakukan mengikut kepercayaan orang-orang Hindu, sekiranya mereka yang melakukan kebaikan akan dibalas kebaikan. Sekiranya mereka melakukan kejahatan akan dibalas kejahatannya mengikut hukum. Ya, hukum karma. Bagus, pandai pun anda. Dan soalan yang terakhir, perayaan yang disambut oleh suku kaum di Sarawak untuk meraihkan tamatnya musim menuai padi. Tadi kita cakap tadi. Orang Kadazan tak silap juga kan? Iban. Apakah perayaan yang disambut? Ya, perayaan Hari Gawai. Okey, tahniah diucapkan kepada murid-murid. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada latihan penggayaan. Okey, yang pertama cikgu nak awak fahamilah apa arahan dia. Arahannya ialah anda dengan beberapa orang kawan telah dijemput oleh Habib untuk ke rumah terbuka bersempena dengan perayaan Hari Gawai. Okey, kita fahami apakah isu yang terdapat di dalam dialog yang diberikan kepada kita untuk kita fahami apa isu-isu dia. Okey, setelah anda faham, barulah menjawab soalan. Dalam dialog ini menerangkan bahawa kawan-kawan Abid menyuruh rakan-rakannya datang ke rumahnya sempena rumah terbuka sempena dengan sambutan Hari Gawai, perayaan Gawai yang dilakukan oleh keluarga Abid. Jadi Abid punya untuk datang untuk meraihkan perayaan Gawai. Okey, jadi kawan-kawannya pun rasa seronok dan nak belajar sesuatu something daripada perayaan Gawai tersebut. Baik, bila kamu dah memahami apa yang kita baca dalam dialog ini, maka kita fahami apakah kehendak soalan di sini.
Okey, kita bacakan konon soalan. Bagaimanakah anda dan rakan-rakan anda dapat menghormati perayaan yang disambut oleh Habib dan sekeluarga? Okey, kita terus jawab. Okey, yang pertama, bagaimana kita nak menghormati perayaan yang disambut oleh Habib dan sekeluarga? Yang pertama ialah kita dia kata anda dan rakan-rakan kan. Tulislah saya dan rakan-rakan. Saya mesti ada perkataan saya, watak. Okey, watak dia ialah saya dan rakan-rakan perlu menghadiri majlis Habib dan keluarganya. Okey. Dan jawapan yang kedua, tuliskan watak dia lagi. Wataknya ialah saya dan rakan-rakan. Okey, saya dan rakan-rakan perlu menjaga tutur kata dan perlu menjaga perlakuan agar tidak menyakiti hati Habib kadang-kadang percakapan kita dan perbuatan kita ketika kita berada di rumah orang yang kalau kita tak jaga dan kita tidak bersopan santun boleh menyebabkan Habib sekeluarga marah, kecil hati, okey, dan sebagainya. Soalan yang kedua, jelaskan kepentingan. Dia nak kepentingan. Okey, kepentingan apa? Kepentingan menghormati perayaan yang disambut oleh Habib dan sekeluarga. Apa kepentingan dia? Kita tengok jawapan. Okey, mewujudkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Terutamanya kepada sekeluarga. Rakan-rakan Habib dapat bertoleransi dan bekerjasama serta tiada pergaduhan antara satu sama lain. Okey. Di samping dapat menerima amalan tradisi keluarga kaum bangsa dan agama yang berbeza yang diamalkan secara bersama-sama tanpa kira kaum. Maksudnya jawapan ini ialah semua orang dapat mengamalkan, dapat menjayakan bersama-sama amalan dan tradisi keluarga yang berbeza yang mengikut kaum secara aman. Okey, soalan yang ketiga. Ceritakan perasaan anda. Dia nak minta anda ceritakan. Soalan minta ceritakan perasaan anda. Perasaan anda gembira ke, sedih ke, menangis? Kecewa. Dapat meraihkan perayaan yang disambut oleh rakan kita. Contohlah, kalau kawan awak. Kawan awak itu kawan Melayu. Okey, beragama Islam. Okey, dia ingin menyambut hari ingin buat rumah terbuka. Keluarga kawan awak tu ingin buat rumah terbuka sempena Hari Raya Aidilfitri. Okay, apa perasaan anda? Ceritakan perasaan anda. Okey, yang pertama tulislah kat sini perasaannya gembira. Mesti tulis dulu perasaan. Okey, perasaan gembira. Kenapa gembira? Kerana tuliskan perkataan kat sini kerana saya dan kerana saya dapat menyambut rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri bersama rakan-rakan saya dan juga kawan dan keluarganya dengan riang kerana lagi kerana dapat mempelajari boleh. Kenapa kita sambut bersama-sama ni dengan riang? Kerana mengeratkan hubungan persahabatan antara saya dan rakan. Okey, itu poin yang pertama. Gembira kerana saya dapat ataupun di samping itu saya dapat mengenali amalan dan tradisi rakan saya ini. Saya dapat melihat rakyat Malaysia menyambut perayaan itu secara bersama-sama dengan sederhana hingga mengeratkan hubungan silaturahim, persahabatan dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh. Contoh-contoh jawapan. Bagaimana kamu menjawab, bagaimana kamu nak menghurai. Kalau nak bagi contoh, boleh bagi contoh. Jawapan contoh. Sebagai contoh, saya dapat menikmati suasana kemeriahan lembaran ketika menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri dengan hadiri majlis rumah terbuka yang dianjurkan oleh rakan saya. Okey? Baiklah murid-murid, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan murid-murid dapat menyiapkan latihan ini. Okey, siapa yang jawab tapi salah, bolehlah membuat pembetulan di dalam buku latihan anda. Jangan malas, jangan tak buat. Kena buat latihan penilaian dan latihan penggayaan yang telah cikgu ajarkan sebentar tadi. Sekian daripada cikgu, murid-murid. Jangan lupa like, sharekan video ini kepada rakan-rakan anda supaya mereka dapat belajar bersama-sama. Dan tekan button subscribe. Sekian daripada cikgu. Terima kasih. Kita berjumpa lagi unit yang seterusnya.